Okey, baik anak-anak sekalian. Okey. Selesai tadi kita mengukur dengan menggunakan shilling, klip kertas, pemadam dan seumpamanya. Okey, kali ini kita nak mengukur dengan menggunakan jengkal, depa dan juga langkah. Yang mana semua ni kita menggunakan sebahagian daripada anggota badan kita. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan apa yang pada kita ni tidak sia-sia. Kita boleh gunakan untuk mengukur dan sebagainya. Okey, cuma saya nak pesan, jengkal, depa dan langkah ni bukanlah satu ukuran yang tepat. Okey, kerana ia bergantung kepada saiz badan kita. Contohnya macam ustaz ni dah besar, mungkin jadi ustaz ataupun tanggung ustaz lebih besar daripada murid-murid tahun 1, tahun 2. Okey, baik, tanpa membuang masa, kita belajar jengkal, depa dan juga langkah. Kita pergi dahulu kepada jengkal. Okey, apakah itu jengkal? Okey, cara ukuran untuk jengkal ialah dari ibu jari ke jari kelingking. Okey, seperti yang tunjukkan menerusi garis merah ini, arrow merah ni. Okey, dari ibu jari sehingga ke jari kelingking. Ini ialah cara ukuran untuk jengkal. Okey, macam mana cara gunakannya? Okey, jom kita tengok video yang ustaz sediakan ini. Baiklah murid-murid sekalian, okey, sebentar tadi anda telah pun mendengarkan penerangan mengenai jengkal. Okey, secara asasnya jengkal ni kita gunakan ataupun kita ukur menggunakan bermula pada ibu jari sehingga ke jari kelingking. Okey, saya akan tunjukkan cara nak gunakan jengkal ni, okey, pada situasi harian. Okey, contohnya ustaz nak ukur lebar meja ini. Okey, kalau kita tak ada pembaris tapi kita nak ukur, nak agak-agak berapa ukuran sesuatu objek. Jadi antara cara pertama ialah kita gunakan jengkal. Okey, jengkal ialah ukuran bagi unit bukan piawai. Okey, baik. Okey, ini cara nak ukur menggunakan jengkal. Okey, 1 jengkal, 2 jengkal dan juga 3 jengkal. Okey, maksudnya lebar meja ini ialah 3 jengkal. Ustaz ulang balik. 1, 2 dan 3. Okey, baik anak sekalian. Okey, itulah tadi cara kita nak ukur menggunakan jengkal pada situasi harian. Okey, baik anak semua. Okey, ustaz harapkan anda semua faham. Kalau tak faham tak apa, boleh ulang balik video. Jadi anak-anak semua, kita teruskan dengan ukuran yang lain, iaitu depa. Okey, apa itu depa? Okey, berdasarkan kepada gambar, cara ukuran depa ialah dengan mendepangkan tangan kiri dan kanan seperti yang ada dalam gambar yang ustaz sediakan ini. Okey, kita tengok pula video seterusnya, bagaimana kita nak mengaplikasikan depa ni dalam situasi harian. Baiklah murid-murid sekalian, okey, sebentar tadi anda semua telah pun mendengarkan sedikit penerangan mengenai depa. Jadi sekarang ni ustaz akan memberi penerangan ataupun ustaz akan mensimulasikan penggunaan depa pada situasi harian. Okey, untuk makluman anak-anak semua, okey, depa ni bukanlah ukuran yang tepat, tapi tak ada masalah pun untuk kita gunakan. Sebagai contoh, kita beli perabot baharu. Okey, perabot dah sampai ke rumah tapi kita tak ada kayu pengukur. Kita nak letak satu tempat. Contohnya bahagian ruang belakang. Contohlah okey, kita tak ada pembaris, pita pengukur dan sebagainya. Kita boleh gunakan depa. Okey, apakah itu depa? Seperti yang diterangkan sebentar tadi, depa itu adalah bukaan tangan kita yang seperti ini, daripada tangan hujung jari kanan ke hujung jari kiri ataupun hujung jari kiri ke hujung jari kanan. Okey, dekat mana kita nak gunakan depa ni? Okey, selalunya kita kena gunakan depa ni pada permukaan yang menegak seperti ini, iaitu dinding, almari dan sebagainya. Okey, contohnya macam mana? Okey,
Tengok Ustaz buat Okey, Ustaz depangkan tangan. Okey, Ustaz letak pada bahagian ini. Kemudian Ustaz ukur satu lagi bahagian. Jadi Ustaz dapat ini contoh saja Ustaz dapat ukuran bagi dinding belakang ini ialah 2 depa. Tapi saya gantung ukuran depa ni bergantung kepada saiz kita. Okey, macam saya sebut tadi, ukuran depa ni bukanlah ukuran yang tepat. Okey, tapi tak ada masalah untuk kita gunakan sebagai ukuran ataupun perbandingan objek atau tempat ataupun ruang. Okey, baik, itu sahaja mengenai depa. Okey, baik anak-anak semua, itu penerangan ringkas dari Ustaz mengenai depa. Okey, kalau tak faham boleh ulang balik video atau murid-murid boleh bertanya pada guru masing-masing. Baiklah, selesai mengenai depa, kita teruskan dengan mengenal apa itu langkah. Baiklah anak sekalian, apa itu langkah? Okey, merujuk pada gambar yang Ustaz kongsikan ini, okey, langkah ialah jarak dari kaki yang di belakang sehingga di belakang kaki yang melangkah di hadapan. Okey, kalau tak faham tak apa, jangan risau. Macam ni. Okey, bermula daripada kawasan ini ataupun ruang ini sampai ke belakang ni. Okey, jom kita tengok video seterusnya macam mana nak gunakan langkah ni kan. Baiklah, murid-murid sekalian, alhamdulillah, sebentar tadi anda semua telah pun mendengarkan penerangan berkaitan dengan langkah. Sekarang kita lihat bagaimana langkah ini, ataupun ukuran menggunakan langkah ini dapat kita gunakan pada situasi harian. Baiklah anak-anak sekalian, Ustaz akan mensimulasikan ataupun Ustaz akan menunjukkan cara menggunakan langkah pada situasi harian. Dalam kedudukan ini kita belum lagi panggil langkah. Bila kita sebut langkah, apabila kita melangkah satu tapak di hadapan. Ini ialah satu langkah. Bermula pada kawasan ini sehingga ke kawasan ini. Ini ialah satu langkah. Kalau macam ni, ini bukan tak dikira langkah Antum melangkah tu macam berjalan biasa. Macam ni. Ini satu langkah. Bila Ustaz gerak ni ke depan, ini ialah 2 langkah. Baik, contohnya, Ustaz nak ukur daripada hujung karpet ini sampai ke kawasan ini. Berapa langkah kita dapat? Ustaz berdiri di sini. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah. Jadi murid sekalian, setelah Ustaz ukur tadi, kita dapat 4 langkah bagi jarak karpet sehingga ke langsir ini. Baiklah anak-anak sekalian, sebentar tadi adalah simulasi ataupun kaedah langkah untuk kita gunakan sebagai ukuran menggantikan unit piawai. Yang kita gunakan tadi ialah unit bukan piawai. Jengkal, depa, langkah itu adalah ukuran bagi unit bukan piawai. Jadi semoga bermanfaat kepada anak-anak sekalian. Murid-murid sekalian, alhamdulillah. Begitulah tadi penerangan mengenai langkah. Baik. Ustaz rasa alhamdulillah kita dah pun menghabiskan penerangan mengenai jengkal, depa dan juga langkah. Alhamdulillah, dan kita dah selesaikan tajuk kenali panjang dan juga ukur dan banding panjang objek.